Helmi, boleh teruskan Helmi. Video start. Helmi. Okay. Maybe ada masalah gangguan teknikal di peringkat Helmi. It's okay, tak apa, saya cuba bantu. Tuan Haji Hanif. Okey, Tuan Haji Alawi, boleh teruskan untuk sesi yang seterusnya. Terima kasih diucapkan kepada pengacara majlis iaitu Tuan Haji Muhammad Hanif bin Napi. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Puan Rina Sharif, Ketua Pegawai Modal Insan Tabung Haji, Barisan Pengurusan Tertinggi Lembaga Tabung Haji, yang dihormati Puan Rahayu Kamaruddin, Head Center of Expertise, Puan Hajah Rashidah binti Ahmad, Manager Career Booster, pengarah-pengarah wilayah, pengarah-pengarah negeri dan semua anggota tabung haji yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita julung-julung kali pada hari ini dapat bersemuka melalui medium terkini dengan kita adakan program Bicara Akrab Siri 1 dan tajuk pada hari ini adalah Bina Jiwa Insan Menghadapi Cabaran. Okey, sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Muhammad Alawi bin Muhammad Zain, anggota Tabung Haji Negeri Sembilan. Sebagai ahli akrab Tabung Haji yang diamanahkan oleh Tabung Haji. Di sini saya berserta dengan rakan-rakan akrab lain juga diberi tanggungjawab oleh Tabung Haji menjadi ahli akrab dan merupakan frontliner di cawangan-cawangan sekiranya anggota ataupun rakan-rakan ingin berjumpa kami mendapatkan nasihat dan sebagainya. Okey, tanpa melengahkan masa, di sini saya ingin memperkenalkan penceramah kita pada hari ini iaitu Dr. Ahmad Kamal bin Arifin. Dr. Ahmad Kamal bin Arifin merupakan kelayakan akademik beliau
iaitu Doktor PhD bidang pengurusan pendidikan dari Universiti Malaya, Master bidang pendidikan psikologi kaunseling, sarjana muda bidang pendidikan daripada Universiti Putra Malaysia. Kelayakan profesional beliau iaitu kaunselor bertauliah Lembaga Kaunselor Malaysia, pengamal bertauliah ujian psikologi tajma. Seterusnya jurulatih bertauliah Kementerian Sumber Manusia HRDF. Okey, mengenai pengalaman kerjaya beliau, beliau mempunyai pengalaman lebih 22 tahun dalam bidang psikologi dan kaunseling. Kerjaya terkini beliau sekarang ini adalah sebagai ketua jabatan di Jabatan Pengurusan Hal Ehwal Murid dan Kaunseling, Pusat Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan, Institut Aminuddin Baki, Bandar Enstek Nilai. Okey, sebelum itu beliau menjawat jawatan Ketua Pengarah di Institut Diplomasi dan Hubungan Luar Kementerian Luar Negeri. Dan banyak lagi pengalaman beliau yang di sini sekiranya nak dinyatakan terlalu banyak, dan memang orangnya bukan calang-calang orang, orangnya hebat, dan pengalaman ataupun ilmu yang beliau ada sangatlah bermanfaat untuk kita kongsi pada hari ini. Okey, berbalik kepada tajuk kita pada hari ini iaitu Bina Jiwa Insan Menghadapi Cabaran. Okey, di sini ingin saya menghuraikan sedikitlah sebanyak berkaitan dengan apa itu dimaksudkan dengan jiwa. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, edisi keempat, jiwa itu adalah nyawa ataupun roh yang ada dalam tubuh manusia. Jiwa juga diertikan dengan batin iaitu perasaan, fikiran, cita-cita dan lain-lain yang terkandung dalam hati manusia. Insan pula iaitu yang dimaksudkan dengan insan ni adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak terlepas daripada kealpaan. Okey, di sini kita akan berbincang lebih lanjut, dan sesi ini nama adalah Bicara Akrab. Kita akan bawakan secara lebih santai, dan di sini saya akan utarakan soalan kepada yang bahagia doktor, dan doktor akan menghuraikan lebih lanjut kepada kita. Dan untuk soalan yang pertama di sini, saya ingin utara kepada yang bahagia doktor, apakah maksud jiwa dalam kehidupan kita? Dengan ini saya mempersilakan yang bahagia doktor. Doktor, boleh doktor unmute ke doktor? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin allazi hadana bi anna la nakuna minadh dhallin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada sahabat saya Tuan Haji Muhammad Alawi bin Muhammad Zain dan pasukan kerja yang diketuai oleh Tuan Haji Hanif dan pasukannya bagi mengendalikan sesi digital maya secara online ni. Alhamdulillah. Yang salutasi saya khusus kepada Yang Berusaha Puan Rina Sarif, Ketua Pegawai Modal Insan Tabung Haji, Barisan Pengurusan Tertinggi Lembaga Tabung Haji, dan Puan Rahayu Kamaruddin, Head Center of Expertise juga Puan Hajar Rashida Ahmad, Manager Career Booster, Barisan Pengarah-Pengarah Negeri, dan semua anggota Tabung Haji yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Man qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar daripada rumahnya sama ada mencari ilmu ataupun menyampaikan ilmu, insya-Allah Allah akan memudahkan dia jalan ke syurga. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah kata dalam Quran, Allah tidak jadikan jin dan manusia melainkan untuk abdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insan ni kalau dalam ilmu mantik dikata al-insanun hayawanun natiqun. Insan ni dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berbeza dengan makhluk haiwan yang lain kerana kita mempunyai minda ataupun akal.
Dan asas keutuhan akal, minda, pemikiran ni terletaknya pada jiwa kita. Dan alim ulama menegaskan bahawa jiwa ni dia punya lokasinya adalah pada qalbu kita. Yang katakan oleh Nabi SAW, ala inna fil jasadi mudghah iza salahat salaha jasada kulluhu iza fasadat fasada jasada kulluhu fahiya qalbun. Bahawasanya di dalam tubuh badan manusia itu ada seketul darah. Jika ianya baik, baik seluruh tubuh badan manusia itu. Jika ia buruk, buruklah seluruh tubuh badan manusia itu. Maka ianya adalah qalbu. Dalam konteks pendidikan negara bangsa kita, kita melihat jiwa itu terbina berlandaskan kepada 4 dimensi, iaitu dari segi aspek jasmaninya, emosinya, rohaninya dan inteleknya. Al-aqlus salim fil jismis salim. Minda, jiwa, fizikal yang sehat itu, al-aqlus salim fil jismi salim, terkandung di dalam tubuh badan yang sempurna, yang sehat. Jadi dalam konteks Islam ni, jiwa ni dia punya enjinnya, pusatnya adalah di qalbu kita. Dan resepi, kekuatan untuk menikmati, memiliki qalbu yang sehat supaya terimpak pada dari segi ilmu psikologi barat, dia kata thinking, feeling and action. Pemikirannya sehat, perasaannya sehat dan tingkah lakunya sehat. Jadi dalam konteks Islam, jiwa tu pusatnya di qalbu kita. Dan pengukuhan qalbu tu sumbernya adalah ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Asas pengukuhan kesihatan jiwa itu pada zikir yang dibina oleh kita. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Membina qalbu yang sehat dan sejahtera. Jadi untuk itu daripada saya, Tuan Haji. Tuan Haji pula tak dengar suara. Haji mute. Okey. Ini baru mukadimahnya, Doktor. Jadi kita ingin lagi panas dengan pembincangan topik kita ni. Okey, Doktor, di sini apakah strategi atau formula untuk seseorang itu mempunyai jiwa yang sihat? Jiwa sihat ni dalam keadaan sekarang untuk kita menghadapi cabaran yang terlalu banyak sekarang ni. Saya dengan ini, Doktor, silakan. Ya, sekarang ni kita semenjak 18 Mac yang lalu sehingga pada waktu kini, kita berada di dalam suasana normal baru dalam persekitaran Perintah Kawalan Pergerakan bagi pencegahan penyakit pandemik COVID-19 yang sedang merebak dengan begitu pantas di seluruh dunia, sama ada di peringkat global maupun lokal. Jadi untuk memiliki jiwa yang kuat, yang utuh itu, kita perlu ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ni akan menjadikan kita selamat daripada kesilapan, kekhilafan, kelalaian di dalam gerak tindak kita, kan. Jadi resepi yang pertama ni kalau kita tengok kepada Al-Quran lah, taraktu fikum amrayni iza tamasaktum bihima lan tadillu abadan, Al-Quran was sunnati. Saya sebagai seorang pengamal kaunseling Islam, saya sentiasa berorientasikan mekanisme rujukan menangani masalah mengenai tekanan jiwa. Jangan menggunakan asasnya saya bimbing klien saya itu rujuk kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dengan Al-Quran kita tengok kalau kita nak mempunyai jiwa yang tenang, masalah kita boleh adaptasi dengan strategi yang betul, yang baik. Kalau kita tengok dalam surah Al-Muzammil ayat 6, Allah kata inna nasyi'ahal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Kita tengok Al-Quran, Allah kata kalau kita nak mempunyai jiwa yang sihat, iman yang mapan, resepi dia kita kena bangkit malam. Kita bangkit malam, kita laksanakan solat. Solat sunat, taubat, tasbih, solat hajat, qiyamul lail. Dan dengan qiyamul lail Allah janji, Allah beri kita resepi 2. Allah bagi kita reward 2 perkara. Iaitu Allah akan memberikan kita iman yang mantap. Iman yang mantap, qalbu yang mantap, dan kemudian Allah akan berikan kita kata-kata hujah-hujah yang baik, yang mahmudah. Itu 2 perkara itu adalah resepi kita.
Kalau kita nak mempunyai jiwa yang tenang, yang hidup, kita kena, pertama kita kena mantapkan solat, dan pengukuhan solat adalah bangun malam. Qiyamul Lail. Allah bagi hadiah, inna nasyi'ahal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Allah akan memantapkan iman kita dan Allah akan memantapkan kata-kata kita. Dan yang kedua, untuk mempunyai gaya hidup sihat, jiwa yang sihat ni, bagaimana kita merencanakan jadual harian kita. Selepas kita solat subuh, penjadualan hidup kita harian semasa waktu formal kita bekerja, kita rujuk kepada pengurusan jadual kendiri kita setiap hari, Isnin sampai Jumaat. Secara official kita bekerja dari rumah, betul tak? So di rumah tu kita patuh kepada etika profesionalisme kita. Kalau kerajaan kata bekerja dari rumah tu, akronim dia BDR. BDR tu bekerja dari rumah, bukannya BDR tu berehat dari rumah. Nampak tak? Kalau kita dekat rumah kita tidur, kita main-main, kita tak ada di depan komputer, kita tak connect dengan bos kita, rakan sekerja kita, so produktiviti kita akan terkebelakang. Dan apabila produktiviti kita terkebelakang, kita akan berada di dalam keadaan pembaziran. Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan kata, kalau manusia tu hidup dia membazir masa, pada 2-3 hari kemudian harinya, dia hidup dalam keadaan tekanan. Tekanan ni kata serti je stres. Stres maksudnya apa yang kita nak tak dapat, apa yang kita dah dapat kita tak dapat laksanakan. Kita dah dapat kerja, tapi kita tak dapat laksanakan kerja, walaupun secara kita sedar ataupun separa sedar ataupun kita tak sedar, kita akan tertekan pada kemudian hari. Sama ada 3 hari ataupun 5 hari kemudian ataupun seminggu kemudian, kita tetap akan tertekan. So stres ni kita boleh cegah dengan pertamanya kita hidup beretika. Itu ilmu saya yang ketiga, hidup beretika. Etika ni patuh kepada ketetapan disiplin yang telah dibentuk oleh bos kita di jabatan kita masing-masing. Etika tu 5 domain. Yang pertama domainnya adalah niat yang betul. Kita kena sentiasa back to basic, niat kita apa? Innamal a'malu bin niat. Setiap kerja kita ni dimulakan dengan niat. Niat kita adalah untuk memantapkan kerja buat kita bagi merealisasikan visi misi organisasi kita. Jadi kita kena ingat bahawa kita adalah pekerja yang terbaik. Kita adalah an entertainer. Tanpa kita bos kita rasa kesunyian. Tanpa melihat wajah Tuan Haji Alawi satu hari, rakan sekerja akan rindu untuk melihat, untuk mendengar kata bicaranya. Maka kita kena kembali kepada jalan niat yang betul. Yang kedua, etika profesional kaki tangan tabung haji akrab tu. Yang pertama, mesti berdisiplin. Berdisiplin tu maksudnya mesti terampil dengan pakaian yang bersih, an-nazafatu ba'du minal iman, dengan keterampilan dari segi produktivitinya, hasil kerja tu cekap, cepat dan betul. Itu berdisiplin. Yang ketiga, penggerak ke arah kebaikan. Semua kita mesti ada mindset bahawa keberadaan kita ni penggerak ke arah kebaikan. Bermula daripada rumah sehinggalah di tempat kerja kita. Bermula daripada dalam rumah sehinggalah dalam pengurusan profesionalisme kita di dalam teknologi digital, dalam komunikasi maya kita. Kita sentiasa berkomunikasi, sentiasa produktiviti berjalan walaupun BDR bekerja dari rumah. Penggerak ke arah kebaikan. Dan yang kemudian, perlakuan yang baik. Kita kena ada kesedaran bahawa laqad kana lakum fi Haji Alawi uswatun hasanah. Nabi cakap bahawasanya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada contoh yang baik. Allah cakap laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahawasanya pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada contoh perlakuan yang baik. Dari segi hikmahnya, dari segi komunikasinya, dari segi cara berjalannya, dari segi pemikirannya, penulisannya, kata bicaranya, semua yang muluk-muluk, perlakuan yang baik. Yang seterusnya adalah mengotakan apa yang dikata. Itu adalah etika kaki tangan kita.
mengotakan apa yang dikata, yakni apabila kita mempunyai agenda diri selaku pemimpin, selaku pekerja, bila kita bercakap kepada bos kita, kita kena ingat sentiasa, walau di mana saja kita berada, kita akan mengotakan apa yang dikata. Jangan kita menjanjikan sesuatu keindahan dan kebaikan kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, atau rakan sekerja kita, ataupun pekerja kita, tetapi kita tak dapat realisasikan kerana kita lupa dan ataupun tak mampu. Jadi kita akan sentiasa terampil profesional. Jika kita ada 3 resepi tadi, barulah kita punya jiwa kita akan terampil sehat nampaknya. Dia bermula daripada dalaman kita, kemudian dikukuhkan dengan ibadat yang sempurna, kemudian ada etika, kemudian ada ilmu yang berkaitan dengan menguasai diri dan persekitarannya, barulah dia akan terampil sebagai orang yang sihat dalaman dan luaran. Inner self, inner motivation dan juga daripada luarannya. Itu respon saya setakat ini, Tuan Haji. Okey, Doktor. Begitu padat formula yang diberikan oleh Doktor itu tadi. Memang seseorang itu hendaklah mempunyai ilmu pengetahuan, bangkit waktu malam, hidup beretika, berdisiplin, mengetahui apa yang dikata. Okey, dalam aspek-aspek formula ni, istitoah ataupun dalam kita mengamalkan ini hendaklah secara berterusan, barulah kita dapat capai objektif yang sepatutnya lah. Okey Doktor, itu strategi ataupun formula yang sepatutnya kita ada. Okey, sekiranya apa formula ataupun strategi ini tidak dilakukan, seperti contoh sekarang ini akan berlaku kejadian bunuh diri, cempak mengamuk, baran dan sebagainya. Okey, apakah punca yang mengakibatkan perkara ini berlaku, Doktor? Ya, masalah depresi kronik sehingga menyebabkan banyak berlaku halusinasi ataupun tingkah laku yang tanpa sedar ni adalah berpunca daripada dia punya dalaman dia, jiwa dia tu tidak terpimpin. Masalah menguasai diri, bukan dirinya menguasai masalahnya. Dan ini akan menyebabkan mental illness disorder, MID. Untuk mencegah diri kita daripada mengalami masalah sakit jiwa, sakit mental diri yang tidak terkawal disebabkan oleh kurangnya, pertama, tidak adanya iman yang mantap. Ya, kerana kalau kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mengajar kita ad-du'a usilahul mu'min. Kita kena mantapkan diri kita dengan solat yang sempurna. Bila kita solat dan sempurna, dalam solat itu adalah doa. Daripada awal kita niat sembahyang sehinggalah bagi salam, semuanya adalah doa. Allah kata penawar kepada masalah-masalah kecelaruan emosi dan jiwa atau tingkah laku ni, dia boleh dirawati, dicegahi, dipulihkan dengan solat, dengan doa oleh diri kita sendiri. Okey, kalau kita tengok daripada ayat Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Allah kata untuk mengubah, untuk mencegah, untuk memulih segala penyakit sama ada dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek adalah diri kita sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah kata diri kita kena ubah dulu, barulah kita boleh mengubah orang lain dan organisasi kita. Dan orang yang boleh mengubah maknanya orang yang normal, orang yang sihat, betul tak? Tapi hari ni, data yang saya dapat, ada cikgu yang mengalami kecelaruan jiwa. Ada pegawai kaki tangan awam yang mengalami kecelaruan jiwa. Ada businessman yang hebat di Itali yang mempunyai gudang dan kilang yang besar, membunuh diri. Berlaku di Itali, berlaku di Jepun, berlaku di Korea. Di Jepun, orang ramai terlibat dengan permainan pachinko untuk mengelakkan dirinya daripada mengalami kemurungan dan kebimbangan disebabkan oleh mereka tidak menemui kalimah ad-du'a ussilahul mu'min tu. Jadi bagi mengatasi masalah ini berlaku, kita kena rapatkan diri kita dengan Tuhan yang menjadikan. Sebab tu innas salati tanha anil fahsya'i wal munkar. Sebab tu Allah kata dalam Al-Quran, dengan solat yang sempurna,
boleh mencegah manusia dari melakukan kerosakan dan kemungkaran. Kerosakan kepada siapa? Kerosakan kepada diri dia sendiri. Dalam konteks pengurusan profesional kaki tangan awam dan swasta, kita ada kerjaya kaunselor. Kaunselor tugasnya sebagai satu platform oleh masyarakat untuk bertemu dengan pakar. Pakar siapa? Kaunselor. Kaunselor tu pakar tingkah laku, pakar pemikiran dan pakar perasaan. Jadi orang mengadu kepada kaunselor dan kaunselor memberi kaunseling perkhidmatannya. Tapi kalau orang tu dah sampai tahap cakap sorang-sorang, boleh mengamuk tanpa sebab, betul tak kan? Boleh mencederakan dirinya tanpa sebab kan? Tiba-tiba fly jadi Spiderman dekat tepi-tepi bangunan kan? Itu mengalami masalah yang dia dah tak normal. Dia tidak boleh berada di dalam minda sedar. Orang begini jika didapati oleh ahli keluarganya atau pasangannya ataupun jiran tetangganya, kena rujuk kepada orang yang dipanggil ahli psikiatris. Ahli psikiatris ni dia lebih hebat daripada kaunselor. Dia boleh counselling, lepas tu dia boleh bagi injection atau ubat. So dari segi proses kita berfikir untuk menguruskan diri kita dan organisasi keluarga dan juga pejabat kita, Tuan Haji, kita mesti ada ilmu. Ilmu yang pertama, ilmu perkembangan. Perkembangan kendiri nama dia. Yang kedua, ilmu pencegahan kendiri. Dan yang ketiga, ilmu pemulihan kendiri. Dan yang keempat, ilmu krisis kendiri. Okey, perkembangan kendiri ni macam kita buat sekarang, macam Tuan Haji Hanif buat sekarang dengan Tuan Haji Alawi. Dia buat bicara ilmu akrab tu pada 24 Jun tu, dia ajak masyarakat tabung haji mendengar kata bicara ilmu. Betul tak? Itu dipanggil perkembangan. Memperkembangkan kesejahteraan dan pemikiran kalangan ahli keluarga tabung hajinya untuk mendengar perkataan-perkataan dan ilmu-ilmu yang baik-baik daripada orang-orang personalia yang dalam bidang mereka. Itu perkembangan. Lawatan sambil belajar. Sekarang orang dah tak lawatan sambil belajar, naik bas, turun bas, naik kereta, turun kereta secara formal dah. Orang boleh buat lawatan sambil belajar dalam YouTube. Perasan tak? Betul tak? Orang boleh tengok langkah umrah. Tengok aja dekat dalam YouTube. Boleh tengok negara Sudan, negara negara Emirat Arab Satu, negara Palestine. Dia boleh tengok dalam YouTube. Daripada situ, dia dapat celik akal kehidupan masyarakat di luar tu. Itu pencegahan. Itu perkembangan. Langkah pencegahan pula, kita buat kempen-kempen. Pencegahan kendiri. Kita boleh mencegah diri kita daripada alpa, lalai. Kita tengoklah Al-Quran. Kita tengoklah kata-kata yang baik di dalam kitab-kitab, buku-buku motivasi. Itu dalam konteks pencegahan kendiri kita. Pencegahan keluarga kita, kita banyak buat dalam kita punya wallpaper kita, dalam kita punya dinding-dinding pejabat kita, kata-kata ingatan, kata-kata hikmah. Di dalam laman web tabung haji kita, kadang-kadang ada keluar slogan-slogan dan juga kempen-kempen. Jangan bersikap hostile dalam menggunakan media massa. Jangan bersikap delinquent terhadap rakan sekerja. Perasan tak? Itu pencegahan. Yang ketiga, pemulihan. Pemulihan kendiri ataupun pemulihan organisasi itu membawa maksud kita dalam konteks kendiri kita, kita nak pulih diri kita daripada hedonisme, daripada angry. Kita zikir dan fikir. La ilaha illallah, la ilaha. Ya Allah, ya Allah, ya Allahu, ya Allah, ya Allah. Kadang-kadang kita tengok gambar wajah-wajah orang-orang yang soleh. Kadang-kadang kita tengok dalam YouTube kehidupan orang-orang yang tentang kisah benar orang-orang miskin. Macam Ustaz Abid Liu pergi satu kampung ke satu kampung bertemu orang miskin. Saya pun selalu menangis tu. Tuan Haji Alawi, saya nangis. Saya tengok Allahu Akbar. Taubat. Terus jadi baik. Lepas tu senang-senang makan KFC, relax, ketika sedang lalai balik, terasa dunia ni kita punya seorang-seorang, betul tak? Buka balik YouTube Ustaz Abid Liu tu, tengok orang susah, terus menjadi baik balik. Itu kita pencegahan, mencegah diri kita daripada kelalaian. Yang ketiga, pemulihan. Pemulihan pula, itu pemulihan
Kita boleh pulih diri kita, ego kita, kelalaian kita dengan menghadiri, melihat, menonton benda-benda yang boleh mendatangkan iman dan kesedaran pada diri kita. Yang kemudian pemulihan tu pula kalau kita terasa, kalau kita sendiri terasa macam nak pulih diri kita sebab kita rasa emosi kita tak stabil ataupun kita takut buat keputusan yang silap, kita jumpa kaunselor. Sebab kaunselor ni boleh memulihkan ketidakcerdikan pemikiran dan pengurusan perasaan kita. Sebab kaunselor ni dia pakar cerminkan diri kepada klien dia. Okey, macam Tuan Haji Hanif kan, dia kaunselor kan? Betul ke? Dia kaunselor dia adalah pakar untuk mencerminkan klien dia, untuk melihat kelok pemikiran dan tingkah laku, kekuatan, kelemahan, peluang hidup klien dia tu dia akan tunjukkan. Sama ada di paparan whiteboard ataupun di atas kertas. So klien dia akan pulih daripada ketidaktentuan dan ketidakjelasan dari segi pengurusan efektif dan juga tingkah laku dia. Jumpa kaunselor dia pulih. Okay. Memulih boleh diri sendiri, boleh pulih diri kita, kata Nabi SAW. Ataupun kita boleh pulih, kita jumpa pakar di dalam bidang dia. Kalau kita sakit, Tuan Haji Alawi, kita boleh pulihkan diri kita dengan solat, lepas tu kita doa. Bismillah, bismillah, bismillah. Mana sakit? Kepala. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillah wa qudrati min syarri ma ajidu wa uhazi. Baca 7 kali, tarik. Terus reduce sakit kepala tu. Itu Nabi aja. Ada lagi Nabi ajar doa yang lagi power Tuan Haji Kalau doa sakit kanser Rabbij'alni doa dia Rabbana fili ada doa dia ada doanya lagi panjang. Nanti kita boleh jemputlah ustaz-ustaz yang hari tu. Saya pun hafal juga tu. Tapi panjang sangat. Okey, itu doa pulihkan diri kita. Lepas tu dia kata krisis. Krisis ni pula Tuan Haji, kita kena ambil kepakaran pihak ketiga. Contohnya kalau kita kehilangan barang ataupun dapat gangguan daripada orang-orang jahat dan sebagainya, kita dah berada dalam keadaan krisis, maka kita minta pihak ketiga itu bantu kita. Jadi itu adalah proses tindak kerja mengurus diri dan keluarga dan organisasi untuk daripada terperangkap dan terus diselimuti oleh krisis-krisis kehidupan, cabaran-cabaran kehidupan, khususnya dalam suasana norma baru ni, yang daripada tidak terpimpin kepada memimpin dan terpimpin. Iaitu kuasai pendekatan perkembangan kendiri atau organisasi, pemulihan, pencegahan, pemulihan dan krisis tadi. Itu ilmu tu sangat penting Tuan Haji. Kita kena tarbiyahkan kepada semua ahli keluarga kita dan rakan sekerja kita supaya approach kita menguasai kehidupan dan organisasi kita tu secara strategi. Okey doktor, sebelum itu saya juga ingin menariklah perhatian kepada semua audiens kita. Sekiranya ada soalan ingin diajukan ataupun diutarakan, bolehlah berbuat demikian dengan menulis soalan yang inginkan tu di ruangan chat lah. Okey, nanti saya akan bacakan untuk pihak tuan-tuan dan puan-puan. Okey doktor, saya ingin menarik perhatian doktor lagi. Untuk kita lebih pergi ke pengkhususan anggota ataupun pengkhususan situasi semasa sekarang ini, iaitu dalam situasi pandemik COVID sekarang ini. Ada apa untuk anggota tabung haji tak ada kehilangan kerja lah. Untuk kita punya masyarakat luar memang ada terjadinya anggota rakyat yang kehilangan kerja. Dan anggota tabung haji tak hilang kerja, tapi kita tidak boleh datang kerja di pejabat, iaitu kena kerja di rumah. Dan bila kita kerja di rumah ini, semua sedia maklum yang kita akan berhadapan ataupun bersama dengan ahli keluarga kita, iaitu anak-anak, isteri ataupun dalam isi rumah tu dengan dalam tempoh keadaan yang masa yang lagi lama. Dan memungkinkan perkara ini akan berlakunya krisis dalam rumah tangga lah. Jadi jiwa merupakan elemen penting dalam menstabilkan situasi ini doktor. Mohon doktor huraikan lebih mendalam lah dalam keadaan ini. Silakan doktor. Okey, soalan Tuan Haji adalah kaitan jiwa dan komunikasi dan jiwa. Bila kita berada di tempat kerja ataupun di dalam rumah ketika BDR,
sama ada kita sedang berkomunikasi secara berdepan ataupun secara di dalam online. Kajian daripada Harvard University mendapati bahawa masalah berpunca daripada komunikasi yang tak berkesan. Communication breakdown. So communication breakdown ni ilmu yang paling mudah yang saya nak share dengan tuan-tuan dan perempuan. Kita tengok jari kita ni 3 ni kan. Jari kita ni 3 jumpa dengan jari ni 3. 3 jumpa 3. So satu ni dia panggil parent, yang tengah ni adult, yang hujung ni child. Parent, adult, child. Parent, adult, child ni dia macam ni dia jumpa. Kalau kita bercakap dengan orang lain guna parent dan parent, dia akan gaduh. Kalau kita guna parent, orang lain sedang guna nombor 2 ni, dia guna pendekatan adult, orang dewasa, so dia tak gaduh. Kalau parent bercakap dengan child, dia tak gaduh. Dia nak menuju gaduh ada, tapi dia tak gaduh lagi. Tapi jangan parent dengan parent. Parent ni apa? Parent ni dia always okay, orang lain tak okay. Hanya dia aja yang bagi arahan, orang lain tak boleh bagi arahan. Contoh dalam rumah. Sayang, tolong ambilkan abang botol tu. Abang ambil lah sendiri. Abang suruh adik, adik suruh abang. Dua-dua akan gaduh, betul tak? Dia akan konflik. Okay, itu dipanggil ilmu komunikasi. So, kalau guna adult dengan adult. Adult ni style bercakap bertanya. Bertanya. Abang, Ali tolong ambilkan botol tu. Ali pula tanya kepada Azman. Oh, Azman nak botol yang mana satu? Ada 3 botol kat situ. Dia nak menolong. Dia nak merealisasikan. It's very good. Adult dengan adult is very good. Kalau child dengan child ni, dia manja-manja, sonok-sonok. Azman, tolong ambilkan botol tu. Azman pula balas. Ali nak yang mana lagi? Situ aja ke? So, ke anak-anak kan? Okay. So, kita dalam warga kita kena ada ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi yang saya nak ajar dengan tuan-tuan dan perempuan dalam kajian saya lah, yang paling simple tapi best. Parent, adult, child. Parent, adult, child. Kita communicate dengan orang. Sama ada dengan 1 orang, 2 orang, 3 orang. Kalau kita tengok orang tu keras dan tegas, oh ini mesti parent punya style ni. Kita pun guna pendekatan adult. Adult ni professional. Why, when, which, where, who, how. Kita tanya dia balik. Oh, orang akan suka. Orang parent akan suka. Okey, tanya pada saya, doktor, semua orang ada skill 3-3 tu ke? Yes, semua manusia ni Allah jadikan dia ada skill tu. Dia ada skill parent, dia ada skill adult, dia ada skill child. Child tu keanak-anakan, kemanja-manjaan. Macam Tuan Haji Alawi, muka je nampak serius. Tapi sebenarnya Tuan Haji Alawi sebenarnya memang ada jiwa anak-anak juga. Cuba tengok Tuan Haji Alawi tengah main badminton, tengah main pingpong. Mesti ada tergelak-tergelak yang bersifat funny kan. So semua tu ada. Sama dah juga dengan Tuan Haji Alawi. Walaupun muka dia tu nampak keanak-anakan, tapi dia ada ciri leadership. Dia akan memberi arahan kepada orang lain di waktu yang betul dan sesuai. Jadi doktor, kalau orang tu keanak-anakan aja macam mana sentiasa? Orang tu akan ketinggalan. Mana ada ketua pengarah-pengarah mempunyai sifat keanak-anakan aja? Perasan tak? Macam kita tengok Perdana Menteri kita. Ada waktu dia bercerita macam orang kampung. Kadang-kadang dia sifat manja-manja terhadap orang lain. Dia babai-babai kepada orang lain. Perdana Menteri kita ada sifat keanak-anakan tu. Bukan dia bersifat satu domain karakter saja. Adanya karakter yang 3 tu cukup untuk memberi makna kepada orang lain yang sedang berkomunikasi dengan kita. So, ambil satu contoh. Kita panggil orang lain. Orang kita panggil dia dengan perkataan, bodoh, main sini kejap. So, perasaan dia akan sakit. Itu yang dikatakan sakit jiwa. Apabila kita punya pasangan di rumah, ramai-ramai duduk dekat rumah, seorang sedang belajar, seorang sedang bagi kuliah macam saya ni kan, anak saya ramai kat depan ni kan. Saya strukturkan anak saya menggunakan kaedah komunikasi parent. Abang Long, Angah, Bongsu, kejap ya. Ini dipanggil dalam kaunseling menstrukturkan ahli keluarga. Ayah tengah bercakap ni, kejap lagi tengah mesyuarat. Jangan bising tau, nanti Allah marah. So anak pun dengar. Masalah sekarang ni banyak kawan-kawan kita yang tak ada skill untuk memberikan penstrukturan. Tak tahu nak menstrukturkan orang lain supaya buat begitu dan begini. Dia tidak ada belief
Belief tak ada kerana al-yakinu la yudaru bisyakin. Syakin ni maksudnya hidup kawan-kawan kita yang tak ada ilmu macam kita ni, dia ragu-ragu. Sebab tu kita melalui akrab. Kita kena train kawan kita. Bagaimana nak memberi arahan. Bagaimana nak membuat parafrasa di dalam komunikasi. Bagaimana nak mendorong orang lain mengikuti kita. Ini dipanggil komunikasi perorangan nama dia. Jadi dalam Islam komunikasi yang boleh membentuk jiwa ni ada 6. Qaulu baligha, kata-kata yang memotivasikan. Qaulu karima, kata-kata yang memuliakan kawan kita. Yang Tuan Haji yang saya kasih, tu dikasih itu memuliakanlah. Takkan kita nak cakap Tuan Haji Alawi yang saya benci, lagi saya tak respect. Mesti Tuan Haji akan sedih dan ingin menangis sebab dia telah diberikan pelabelan yang menjadikan dia sedih. Itu qaulu karimah. Qaulu layyina, kata-kata yang lemah lembut. Hello. Assalamualaikum cik. Tengah buat apa tu? Hello Tuan Haji Hanif. Apa khabar? Are you okay? Nampak tak? Best kan suara dia? Cuba. Hello Hanif. Kau buat apa tu? Engkau ni. Mesti kita akan mendatangkan kesan yang negatif pada efektif atau jiwa orang tu kan? Qaulu layyina. Qaulu layyina tu lemah lembut. Lepas tu, qaulu sadida, kata-kata yang bercakap benar. Qulil haq walau kana murran. Ya, kita didorong oleh Nabi SAW. Bercakaplah benar walaupun pedih. Ini orang sekarang tak mampu bercakap benar ketika pedih. Bagi tahu dengan isteri, abang sekarang ni ada masalah pekerjaan. Abang harap anak-anak semua sayang, semua sabar ya. Cakap benar. InsyaAllah ahli keluarga akan dapat menerima kekurangan tu dengan tenang. Qaulu sadida. Cakap benar. Qaulu maisura. Kata-kata yang simple, yang mudah faham. Jangan kita berletih dekat rumah semasa BDR. Daripada subuh pukul 6.45 bagi tazkirah percuma kepada ahli keluarga sampai pukul 10 tak berhenti. Akhirnya ahli keluarga dia akan demotivated, akan rosak jiwa dia, akan rasa macam inferior, tak yakin pada diri sendiri, akan rasa tertekan. Qaulu maisura. Qaulu ma'rufah maksudnya kata-kata yang boleh mendorong ahli keluarga kita, rakan sekerja kita, mengingatkan dia supaya dia jangan melakukan kesilapan, kekhilafan di dalam membuat sesuatu proses komunikasi dan tindak kerja, sama ada di rumah ataupun di dalam tempat kerja, sama ada di dalam bersemuka ataupun di atas talian. Kemudian adanya ilmu komunikasi yang berkesan mengikut perspektif psikologi, mengikut perspektif Nabi SAW itu, insya-Allah jiwa kita akan tenang. Saya bagi tambahan ilmu lagi kepada Tuan Haji, resepi untuk pengukuhan jiwa yang Nabi ajar SAW. Kalau kita nak tenang seperti mana yang kita inginkan, mengukuhkan ilmu yang telah kita bincangkan tadi Tuan Haji, kita mestilah sebelum tidur, kita fikir dan set dalam minda kita. Kita forgiveness, kita maafkan siapa saja yang kita terasa kita benci dengan kejahatan yang dilakukan pada diri kita. Maafkan, forgive. Lepas tu Tuan Haji, siangnya nanti Tuan Haji, mulakan dengan sedekah. Sedekah. Bila kita bersedekah Tuan Haji, Nabi SAW kata, jantung kita ni akan sihat Tuan Haji. Ada seorang sahabat saya yang berpangkat besar. Satu hari dia makan dengan saya, dia tazkirah saya. Dia cakap, kalau kita nak murah hati yang tenang, jiwa yang tenang, cakap saya, kau ikut aku. Apa aku buat? Apa dia? Dia kata setiap hari dia pergi surau atau masjid yang dekat rumah dia Tuan Haji, dia sedekah satu hari paling kurang 50 sen. Sebab itulah dia pergi kerja, dia balik kerja kat dalam rumah, dia tenang je. Jiwa dia hidup. Jiwa dia mekar mewangi berkat sedekah yang diamalkan seperti mana yang diasuh oleh Nabi SAW. Sedekah ada 3 Tuan Haji. Sedekah ilmu, sedekah makanan dan sedekah wang ringgit. Saya kembalikan kepada Tuan Haji.
Okey doktor, memang banyak sangat apa yang doktor share kepada kita pada pagi inilah, dan ini pun dah masuk tengah hari kan. Dah masuk tengah hari dah pun kan. Itulah Okey. saya nampak Tu Haji punya mata tadi macam risau je dengan saya kan. Saya Tapi pun tak rasanya tak doktor, nampak masa. Minta maaf, saya tak nampak ah, masa. tak apa. Kita masih ada masa lagi, dan saya rasa memang terlalu banyak ilmu yang doktor ada, dan belum habis doktor sedekahkan ilmu tu kepada kami semua ni. Oh, Jadi dalam situasi sekarang ni, kita nak lagilah apa penerangan daripada doktor ni. Berkaitan isu diri sendiri kita dah sentuh, isu keluarga kita dah sentuh, sekarang ni isu dalam organisasi lah. Okey, apa yang doktor tahu ataupun semua sedia maklum sekarang ini, kita terbatas dalam keadaan pandemik ni untuk datang bekerja. Lepas tu ada yang bekerja dari rumah pun terbatas untuk melakukan kerja. Tapi dalam keterbatasan itu, kita masih ada ataupun KPI yang perlu kita capai dan perlu kita completekan ataupun kita selesaikan. Jadi di situ akan timbul isu tekanan emosi, fikiran. Sekiranya KPI kita tak capai tu, akan menjejaskan prestasi kerja kita. Okey, dekat sini mohon pandangan doktor lah untuk mengkupaskan isu dan memberi dorongan kepada kami semualah untuk pengurusan emosi dan fikiran bagi melahirkan jiwa yang tenang, seterusnya melangkah langkah ke arah mencapai visi dan misi, seterusnya KPI dalam pengurusan organisasi ini. Silakan doktor. itu memang power tu. Mind dia ada kaitan dengan emosi, dia ada kaitan dengan pemikiran, dia ada kaitan dengan jiwa, dan bagaimana nak kaitkan dengan KPI kan, betul tak? All Betul the doktor. things starting from yourself. Surah Ar-Ra'du yang saya sebut tadi. Kembalilah kita menghayati surah Ar-Ra'du ayat 11. Organisasi kita takkan berjaya kalau mindset kita tak betul. Diri kita mesti ada mindset yang betul. Paradigm yang betul. Wa tasrifi riya wal mazari la ayati liqaumi yaqilun. Allah sebut lagi banyak kali di dalam ayat Quran ya. Allah kata sesungguhnya kehidupan di akhirat itu lebih baik daripada kehidupan di dunia. Afala ta'qilun. Adakah kamu memikirkannya? Tidak memikirkannya. Kita kalau nak mempunyai jiwa yang sihat, dalam masa yang jiwa yang sihat itu, meskipun dalam suasana pandemik COVID, KPI kita tetap akan dapat realisasikan apa dan bagaimana. Kajian saya di Institut Amiruddin Baki, saya buat kajian, saya terkejut. Subhanallah, dengan consultation, communication dengan menggunakan teknologi digital secara Google Meet dan juga StreamYard ataupun Microsoft Teams tu, dia punya impact, dia naik lebih daripada seperti sebelumnya. Kerana di dalam pengurusan komunikasi kita secara digital, kita ada 4 domain. Iaitu kita ada visual, kita ada auditory, kita ada reading dan kita ada kinestetik. Kita ada pergerakan dan kita mencatat. Bila kita mencatat, maksudnya kita sedang kinestetik. Tapi bila kita bersemuka, kita kemungkinan dalam komunikasi kita tu kita tidak ada visual dan kita tidak ada auditory. Tetapi dengan teknologi digital, komunikasi secara sekarang ni, kita boleh menyelesaikan masalah dengan 4 domain tu berbanding dengan kita mengurus secara bersemuka. Kedua, apabila kita mengurus secara pandemik punya sistem iaitu BDR, komunikasi secara maya, kita menjimatkan kos. Kawan kita boleh diselia atau dalam bahasa Inggeris supervision in management, bos kita boleh saring kita. Okey, sekarang meeting, dah siap kerja ke belum? Minit mesyuarat dah siap ke belum? Macam saya cakap dengan Tuan Haji sekarang kan. So saya sedang supervise Tuan Haji. So komunikasi kita berjalan dan kerja kita tetap berjalan. Transfer account menggunakan teknologi digital. Kita berada di Kuala Pilah, kawan kita sedang berada di Cameron Highland, kita tetap transfer jual beli dengan menggunakan e-wallet, e-niaga, e-commerce. Betul tak? So tidak ada masalah di situ. Bila kita dah struktur minda pekerja kita, diri kita, di antara 1 Januari sehingga 1 Julai kita akan communicate secara digital, secara maya.
maka kita tetap akan boleh berfungsi dan beraksi dan bekerja seperti biasa. Cuma tidak bersifat bersemuka dan kita bersifat dalam maya saja. Komunikasi itu berjalan dan kerja kita tetap berjalan. Apa masalah sekarang mindset ramai kawan-kawan kita, saudara kita sekarang adalah mereka hyperconnectivity problem. Yang VUCA tu dah campur satu, VUCA. VUCA world, VUCA situation mean volatility, uncertainty, complexity, ambiguity, tambah satu tahun ni, hyperconnectivity. Volatility turun naik. Mood kita kerja turun naik. Kadang-kadang kita tengah seronok cakap, tiba-tiba internet tak bersambung. Tiba-tiba bateri habis. Mood kita sudah turun. Tadi mula-mula cakap dengan Puan Rashidah, seronok. Sebab kita dapat secara okey, dapat tengok dia tengok kita. So, turun naik. Uncertainty tidak pasti. Kita tak pasti. Kita punya productivity dan keberkesanan, kita punya supervision ni berjalan atau tidak. Sama juga dengan kita bersemuka pun. Kita memang berada dalam tak pasti. Tapi sekarang, lagi tak pasti sebab kita tak tahu orang yang berada di depan kita tu, masa depan kita tu, kita dapat atau tidak apa yang kita hajatkan. Lepas tu kompleks. Sekarang masalah kompleks. Yakni kita berjual barang menggunakan teknologi Grab, Foodpanda dan sebagainya. Kita jadi susah, kompleks. Orang ni datang ke tidak, barang ni kualiti ke tidak. So dia jadi kompleks, betul tak? Dan kemudian ambiguity, kekaburan dari segi masa depan kita, kekaburan dari segi keselamatan kita, dan lagi best hyperconnectivity. Yakni kita sekarang dalam suasana keadaan kita sekarang ni, jika kita tidak mempunyai kemahiran menggunakan internet, teknologi digital, menggunakan Google Meet, tak pandai gunakan Telegram atau WhatsApp, kita akan tertekan. So dalam keadaan real normal dulu pun kita tertekan, tapi sekarang cerita dia dah lain, iaitu hyperconnectivity problem. Yakni kalau kita tidak mengurus kemampuan kita communicate dalam maya menggunakan komputer ni dengan bijak, kita akan menjemput stres. Mata kita akan stres bila kita dah lebih 2 jam depan kamera, depan gelombang resonan beta ni. Mata kita akan stres. Lepas tu jiwa kita akan stres. Sebab kerana apa yang berada di dalam dan di luar kita, dari segi apa yang kita ada pada mata kita, saraf mata kita, saraf dalam minda kita tu ada 3 kan, neokortex, limbik dan reptilian kan. Saraf perasaan, saraf mencerah ilmu dan saraf tingkah laku sermerta kita tu akan tergugat bila apa yang kita sedang hadapi melalui paparan skrin ni, jika kita tak mengurus masa kita dengan hebat, beri diri kita rehat dalam setengah jam, lepas tu sambung balik. Ini semua teknik-teknik mengurus teknologi. Jika kita tak ada ilmu mengurus teknologi, tidak ada ilmu mengurus masa di rumah, tidak ada ilmu mengurus tekanan kerja ketika berada di rumah, maka dia akan memberi kesan kepada jiwa kita. Jadi kembali ke pangkal jalan, rumusannya ialah, kata-kata soalan tu ialah, enjin kita Tuan Haji, kalau kita buat segitiga macam ni, atas tu thinking, bucu kiri tu feeling, bucu kanan tu action. Thinking, feeling, action. Nabi SAW ajar kita, tengah-tengah segitiga tu adalah jiwa kita. Dalam bahasa Melayunya, kolbu kita. Kolbu tu adalah jantung nurani kita, jantung jiwa kita. Jantung jiwa kita tu, makanan dia Nabi SAW ajar adalah jaga solat kita baik-baik. Tambah solat kita dengan zikir-zikir, dengan mengaji Quran, dengan selalu hello ibu bapa kita, lihat ibu bapa kita di dalam Google Meet ataupun StreamYard. Masalah kawan-kawan kita, Tuan Haji, dia Google Meet dengan kawan dia je, rakan sekerja je. Dengan mak dia tak Google Meet. Padahal mak dia boleh Google Meet dengan dia menggunakan handphone, betul? Ataupun kalau kita di tabung haji, kita guna apa? Google Meet, StreamYard ke kan? Kita guna apa Tuan Haji? Microsoft Teams. Kita guna Microsoft Teams dengan bonda kita kan. So, jiwa akan kuat dengan adanya amalan berhubung ni Tuan Haji. Jiwa kita, dengar baik-baik saya cakap, Imam Ghazali kata, kalau kamu buat 4 perkara ni, kamu akan mantap. Hablu min anfusihim. Hubungan kita dengan diri kita ni mesti jujur. Jangan buat maksiat. Kalau kita, kawan-kawan kita tak diingatkan daripada jangan menjauh
hendaklah jauhi daripada maksiat dan jangan lakukan maksiat, maka kolbu kita, jasmani kita, rohani kita, intelek kita bagus. Hablu min anfusihim, hubungan dengan diri kita sendiri bagus, dengan jaga solat, dengan patuh syariat, dengan komunikasi hikmah yang saya sebutkan tadi, qaulu baligha karimah sadida maisura ma'rufah tadi itu, dia akan selamat. Yang kedua, Nabi SAW kata hablu minal alam, hubungan dengan alam sekitar kita. Jangan kita rosakkan. Jangan kita rosakkan alam sekitar. Nampak pokok karate, nampak bunga je karate, nampak kolam yang bersih aja rosakkan. Itu akan menjemput tekanan jiwa pada diri kita. Hablu minan nas, hubungan dengan orang lain mesti bagus. Ingat, friend is business, business is life, life is religion. Religion is life, life is business, business is friend. Business dalam Islam bukannya untung kewangan jual beli, tak. Yang menguntungkan dari segi doa, masa, tenaga, kesihatan dan pengetahuan. Itu adalah business. Anything that will value added yourself, to stimulate yourself, to make you more better than before about doanya, kesihatannya, pengalamannya, dari segi ilmu pengetahuannya dan kewangannya. Untung kita. Who support kita punya keuntungan kita? Our friends. Dulu saya tak kenal Tuan Haji Alawi, hari ni kita dah kawan. Saya dah bertambah kawan. Saya untung. Friends yang akan tolong kita. Betul tak Tuan Haji? Betul. Friend is business. Business is untung. Business is business is life. Hidup kita ni kita nak untung. Kita jangan rugi. Buat dosa, rugi. Marah, rugi. Tak bayar zakat, rugi. Tak pergi haji, rugi. Tak pergi umrah, rugi hidup kita. Kita kena, life is religion. Hidup akan jadi mantap kerana kita hidup patuh agama kita. Agama kita patuh, hidup kita akan sihat. Hidup kita sihat, bisnes kita akan mantap. Bisnes kita akan mantap, kawan akan datang mendekati kita. Because trustworthy is there. Because your appearance, the value of yourself. You datang dengan keterampilan, kereta yang sihat, efisiensi akademik you sihat, you akan dapat kepercayaan daripada peminat-peminat you, rakan-rakan you, anak-anak you, jiran tetangga you, adik-beradik you, sahabat taulan you. Ya, Tuan Haji Jadi rangkumannya, jika kita dapat memahami perkara tersebut Tuan Haji, kita akan memiliki kolbu yang sihat atau jiwa yang sihat tadi. Bila kita terampil jiwa yang sihat Tuan Haji, hablu minallah, hubungan dengan Allah yang keempat Tuan Haji. Hubungan dengan Allah mesti power. Hablu ni'mi anfusim, hablu minal alam, hablu minan nas. Yang keempat, hablu minallah. Hubungan kita dengan Tuhan kita Tuan Haji, kita mesti mantap Tuan Haji. Dengan solatnya, dengan zikirnya, dengan patuh syariatnya. Bila kita nak solat Tuan Haji, jiwa yang hebat ni kata Nabi SAW. Ini dah menuju ke pengakhiran Haji resepi yang terakhir Haji Nabi ajar SAW. An ta'budullah ka'annaka takun tarahu. Fa'il lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Bahawasanya wahai umatku, bila kau berniat untuk melakukan semua saja aktiviti, sama ada kau sedang bersolat, sama ada kau sedang mandi, apa saja kau buat, kau baca Bismillahirrahmanirrahim, ia adalah ibadat. Bila kau beribadat kata Nabi, hendaklah engkau ka'annaka takun tarahu, seolah-olah kau sedang lihat Tuhan di depan engkau. Fa'il lam takun tarahu, maka sekiranya wahai umatku, kau tak dapat rasa, feeling kau tak sampai, kau rasa Tuhan di depan kau sebab kau banyak dosa sangat semalam, fa'innahu yaraka. Nabi kata sesungguhnya Tuhan melihat engkau wahai umatku. Maka ini ulama kata the value of self yang disebut God self tadi, yang disebut sebagai nilai ihsan yang ada pada diri atau kendiri seseorang yang hebat itu. Jadi bila kita sebut kendiri dalam kaunseling, disebut maksudnya adalah kenal diri dia. Bila kita tak kenal diri kita Tuan Haji, kita akan berada di dalam keadaan ego, lalai, malas, alpa dan tak mahu tajribah. Tak mahu cuba. Cuba tak mahu. Tawakal aja. Dia silap mendefinisikan maksud tawakal dan kejayaan itu. Maka itulah yang dapat saya kongsikan untuk setakat ni Tuan Haji. Terima kasih Doktor. Di sini saya ingin meraihkan ada satu soalan untuk diajukan kepada Doktor. Soalan ni daripada Hajah Norma binti Mat Daud, anggota tabung haji Cawangan Kemaman.
Okey, soalannya begini Datuk. Doktor. Assalamualaikum doktor. Bagaimana kita nak betul-betul ikhlaskan diri dalam memaafkan orang? Kadang-kadang kita ingin memaafkan orang tapi hati kita susah untuk mengikhlaskannya. Okey, silakan doktor. Nabi SAW kata apabila kita boleh bercakap dan berniat dan berfikir secara normal, maknanya di situlah ruang untuk kita ikhlas. Kita boleh jadi ikhlas, resepi dia kita kena bersyukur. La'in syakartum la'azidannakum. Jika kita memaafkan orang, Allah akan bagi kita tambahan dari segi dinilai diri kita. Bila kita memaafkan orang, maknanya diri kita dah lebih daripada orang tu. Nampak tak? Sebab apa kita perlu maafkan orang tu? Kerana dia telah melakukan kesalahan pada diri kita. Siapa cakap? Diri kita cakap. Kadang-kadang diri kita tersalah di dalam bercakap bahawa orang tu salah. Contoh, kawan kita menegur kita. Kita rasa dia salah. Kita rasa dia mencederakan emosi kita. Betul tak? Tapi dengan nasihat orang tu sebenarnya, kalau kita guna dengan cara yang betul, kita faham maksud dia, kita akan tak ada masalah untuk merasakan orang tu bersalah terhadap diri kita. Betul tak? Jadi orang bersalah, kita benci orang yang buat masalah pada diri kita, itu akan menjemput sakit kolbu kita. Jiwa kita akan sakit. Untuk menjadi orang yang sihat macam Nabi SAW, kita kena memaafkan orang lain dengan ikhlas. Ikhlas ni membawa maksud kita dah berada di dalam tahap insan yang disebut oleh jumhur ulama kita berada dalam keadaan mulhamah. Mulhamah ni maknanya orang-orang yang redha, orang-orang yang soleh. Nampak? Bila kita berfikir, aku ikhlas ke tak ni? Ikhlas tak? Itu tahap lawamah atau amarah. Amarah atau lawamah. Kejap okey, kejap tak okey. Ini adalah orang yang ada potensi masuk neraka, Tuan Haji. Orang-orang ahli syurga ni, Tuan Haji, dia bersifat mulhamah atau radiyah. Iman dia tinggi, Tuan Haji. Dia tidak akan memikirkan tentang perlu ke aku maafkan dia. Kalau aku maafkan, ikhlas ke aku nak maafkan dia? Macam tak ikhlas lah rasa ni. Itu petanda. Senang cerita, Tuan Haji. Itulah petanda kita tak masuk syurga. Ahli syurga, Tuan Haji, dia akan bersifat, bila dia dah bagi, ikhlas. Bila dia dah memaafi, ikhlas. Bila dia dah akad nikah, ikhlas. Tapi ada kawan kita dah akad dah, tak ikhlas. Sebab apa tak ikhlas? Dia merasakan diri dia lebih daripada apa yang sepatutnya dia dapat. Betul tak? Jadi Betul. itu tidak masuk syurga. So itu adalah satu pemikiran bagi orang-orang yang baik. Jauhkan daripada pemikiran, perlu ke aku maafkan dia? La ilaha illallah. Benda tu akan menutup ruang kita masuk syurga. So you are what you think. Beware your thoughts, there will be your words. Beware your word, there will be your action. Beware your action, there will be your habits. Beware your habits, there will be your nature. Beware your nature, there will be your destiny. So starting from this mind. So mind berkira-berkira untuk tidak memaafkan, tak yakin dengan kebaikan yang ada pada diri kita, dia adalah penyakit jiwa. Jiwa boleh disembuhkan dengan minta ampun kepada Allah, solat, kuatkan solat dan bangun malam. InsyaAllah dengan adanya resepi tu, kita akan sentiasa dapat banyak rezeki daripada Allah SWT. Wa may yattaqillah yaj'al lahu mahrajan min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah wa huwa hasbuhu indallahi balighun amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadar. So, siapa yang ikhlas memaafkan orang lain, yang bertakwa kepada Tuhannya tu, Nabi kata Allah akan bagi dia rezeki yang dia sumbernya dia tak sangka-sangka. Dan bila dia dah berusaha memaafkan orang lain, dia cuba berbuat baik, Tuhan akan melengkapkan hajat dan keperluan diri dia. So sekarang kita dah belajar teori, kita dah belajar dalilnya. Lepas ni kita kena beraksi untuk bersikap seperti mana yang saya sebutkan tadi. Itu cabaran kita. Okey doktor. Terima kasih dan masa pun menunjukkan kepada kita bahawa kita di akhir sesi. Jadi di sini saya ingin menjemput yang bagi doktor sedikit pengunungan dan kesimpulan dari segi tajuk yang kita bicarakan hari ini, iaitu bina jiwa insan menghadapi cabaran. Silakan doktor. Ya, jiwa adalah kunci kepada kesihatan jiwa atau kolbu adalah kunci kepada masa depan kita. Apa yang berlaku di alam barzah nanti
akan ditentukan oleh Allah melalui apa yang ada di dalam kolbu kita. Jadi kita untuk memiliki kolbu yang sihat, kita memerlukan ilmu yang telah kita bincangkan pada pagi ini, dan kita terus berniat untuk sentiasa menghadiri majlis-majlis ilmu yang akan meningkatkan kualiti kolbu kita. Ingat ya, kualiti kolbu kita boleh dimanfaatkan boleh ditingkatkan dengan belajar ilmu-ilmu ibadah dengan ustaz-ustaz kita. Kemudian kukuhkan dengan sedekah-sedekah yang didorong oleh ustaz-ustaz kita. Dan yang ketiga, kita kena memanfaatkan masa kita. Al-waqtu kasayfin in lam tuqtuka. Masa ni bagaikan mata pedang, jika kita tak potong dia potong kita. Itu analogi falsafah orang Arab lah. Jadi insya-Allah dengan kesedaran, kepedulian dan minat kita untuk memiliki kesejahteraan jiwa ni, insya-Allah dia akan memudahkan produktiviti kita. Meskipun kita berada di dalam keadaan PDR ataupun suasana pandemik ni, kita sentiasa believe, husnuzan dengan masa depan kita. Moga-moga kita mendapat banyak keberuntungan dan kesihatan dari aspek jasmani, emosi, rohani dan inteleknya daripada hari ke hari, sehinggalah kita hari yang disebut sebagai hari kematian kita nanti. InsyaAllah kita semua akan masuk syurga. Amin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Okey, terima kasih Yang Besar Doktor atas pengkongsian itu tadi, dan banyak sangat ilmu ataupun strategi yang kita dapat timba pada pagi ini atau pada tengah hari ini. Dan pastinya kami sebagai ahli akrab akan menggunakan teknik-teknik yang telah diberikan untuk kita implement diri kita dan untuk organisasi kita. Dan insya-Allah Doktor, sekiranya ada rezeki lagi, kita akan bersua kembali, dan saya sangat bersyukur pada hari ini kerana dapat bersama-sama dengan Doktor, dan dalam keadaan ini dapat saya pelajari banyak aspek dari segi psikologi dan kaunseling ini. Terima kasih Yang Bahagia Doktor. Dan seterusnya saya menyerahkan semula program kita kepada pengacara majlis. Terima kasih. Yang Bahagia Yang Besar Dr. Ahmad Kamal bin Arifin, pencerama jemputan kita pada hari ini. Terima kasih juga kepada Tuan Haji Alawi Mazin dengan saya kira sangat-sangat soon petah soalannya. So terima kasih kepada semua yang telah mendengar bersama-sama kita pada tengah hari ini. Seperti biasa juga pada setiap kali kita adakan pertemuan ni, jom kita sama-sama merakamkan kenangan yang terindah melalui kita ambil gambar beramai-ramai. Boleh? Sekejap ya. Okey, kejap. Ini kita boleh bantu juga untuk di gambar. Kejap ya. Kita lagi sesi kita. InsyaAllah kita akan ambil gambar dulu. Sekejap ya. Nanti kita jangan tinggalkan lagi. Kita akan tunjukkan satu video lagi bersama dengan tuan-tuan puan-puan selepas ini. Sekejap ya. Saya masih belum dapat picture untuk last gallery. Haji Alawi boleh ke bantu? Sekejap ya. Saya cuba. Berapa ramai pagi ni Tuan Haji? Alhamdulillah kita mencapai 360 orang. La ilaha illallah, ramainya. Alhamdulillah Doktor. Subhanallah, tapi saya tak nampak ramai tu. Itulah. Saya nampak kita 2 orang je ni. Tu Haji ni memang tak dapat jugalah large gallery tu. Tak dapat juga sebab maybe ada ni lah. So okay, tak apa, saya gambar yang mana dia ada di sini.
Dan kalau tuan-tuan yang boleh buat ambil gambar last gallery tu boleh kongsi-kongsikan di ruangan chat. Moga kita manfaatkan perkara yang kita ada bersama-sama. So saya ambil peluang ini untuk sama-sama maklumkan kepada tuan-tuan. InsyaAllah selepas ini saya akan mana-mana yang ada phone boleh snap QR code untuk buat penilaian pada program kita pada hari ini. Okey, dan insyaAllah saya juga akan blast melalui WhatsApp hebahan kepada tuan-tuan untuk melaksanakan perkara ini juga. Dan suka untuk diingatkan juga promosi pada petang ini ada sesi virtual talk berkaitan dengan aktiviti sukarelawan musim pandemik Travel Volunteers pada jam 3.30 petang ini bersama dengan penceramah kita Siti Nuraisyah binti Tan Sri SM Salim. Dan jangan lupa juga pada malam ini ada Al-Kahfi siri yang seterusnya untuk sama-sama kita saksikan bersama-sama. So saya kira insyaAllah saya akhiri sesi petang ini dengan saya menyiarkan video untuk akrab Sri Kandi di tabung haji. Sekejap ya, saya cari di mana benda. Okey, saya share screen. Okey, sama-sama. Sorry. Sekejap ya. Kita tengok yang Sri Kandi dulu ya. Sri Kandi dulu ya. Lepas tu kita akan tengokkan yang Sri Kandi sebab tadi ada start. Okey, sama-sama saksikan. Puan-puan, saya minta maaf, minta ampun, minta maaf dengan masalah teknikal yang ada. InsyaAllah video ini saya akan upkan di Facebook Travelling Careers untuk kita sama-sama tengok siapa akrab dan di mana yang kita boleh salurkan kita punya bantuan
untuk kita dapatkan bantuan. Okey, setakat itu saja untuk sesi pada tengah hari ini. Terima kasih kepada semua yang memberi sokongan, yang memberi kerjasama pada sepanjang pada program ini. Moga-moga setiap perbincangan yang telah diberikan sebentar tadi memberi kesan yang baik kepada diri kita. Okey, kita tangguh sesi pada tengah hari ini dengan membaca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Okey tuan-puan, terima kasih semuanya. Selamat berehat di tengah hari. InsyaAllah kita bertemu lagi dengan sesi yang seperti yang saya katakan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih Haji. Terima kasih doktor. Bye. Terima kasih doktor. Terima kasih Tuan Haji Anik. Terima kasih semua. Okay. Unmute kan kalau nak bercakap, saya dah on kan untuk tuan-tuan unmute kan. Bye. Okey, alhamdulillah. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Jadi, Salam. Tania, program bagus hari ni. Yang penting daripada diri kita lah untuk mencapai apa yang diterangkan oleh doktor tadi pada saya lah. Alhamdulillah, ramai yang berkongsi gambar. Bagus, terbaik. Terima kasih banyak. Tania. Ada yang di atas skrin lagi. Terima kasih Ustaz Syafiq. Terima kasih Haji Darmis. Subhanallah. Haji Syufi, terima kasih. Berkongsian gambar kenangan kita semua. Sama-sama. Encik Adam juga berkongsi, terima kasih. Ustaz, saya gerak dulu ya. Kita jumpa lagi pada ni. InsyaAllah doktor. Terima kasih banyak doktor. Okay, bye. Saya share momen ini kepada doktor nanti insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum Ya, Zakia, ada persoalan ke angkat tangan? Tak ada soalan. Just Ya, lagi. okey lah apa yang dapat dikutip daripada bicara kita tu. Saya tak dengar. Kata kita kena terus amat lah kan. Dan memang baik lah benda-benda yang kita dibincangkan tadi tu. Tu je. Maaf pada yang tak dapat tengok video. Okey, tak apa, boleh kita tengok di Facebook. Dan saya juga akan buat hebahan melalui Akrab untuk tuan-tuan melihat muka-muka rakan pembimbing Akrab Lembaga Tabung Haji. Terima kasih semua. Sama-sama. Okey. Okey. Terima kasih. Haji Supri. Tak. Michael dibangi Haji. Okey. Ya, bangi je. Teknikal bangi. Ya, ramai ke di pendeposit yang datang hari ni? Hari ni alhamdulillah ramai. Oh. Okay, Haji. Okey. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Okey doktor,